Kabel, jaga kabel. Ini ada. Okey. Okey. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Terlebih dahulu hari ini kita nak buat satu pengumuman dasar. Kementerian Pengangkutan Malaysia melalui Jabatan Pengangkutan Jalan akan memperkenalkan sistem latihan dan pengujian memandu secara elektronik ataupun e-testing. E-testing ini telah dilakukan pilot project selama beberapa tahun. Kita telah berpuas hati dan hari ini kita secara dasarnya mengumumkan bahawa e-testing ini akan dimulakan untuk dikenalkan di institut memandu. Prestasi calon ujian memandu akan diukur menggunakan alat sensor dan kamera, di mana keputusan akan dijana secara maya, nyata ataupun real time, sekaligus meningkatkan integriti proses penilaian. Calon diberi pilihan untuk menjalani ujian biasa ataupun e-testing. Walaupun institut memandu boleh mengenakan charge maksimum sehingga RM100, namun calon yang memilih untuk menggunakan pengujian secara e-testing akan menerima beberapa manfaat seperti berikut. Yang pertamanya, calon yang membuat e-testing boleh membuat percubaan kali kedua bagi setiap elemen ujian yang gagal pada hari yang sama tanpa sebarang kos tambahan kepada calon. Bagi ujian ulangan, calon hanya perlu membuat ujian ulangan melibatkan elemen yang gagal sahaja tanpa perlu mengulangi keseluruhan elemen ujian bahagian 2 seperti pelaksanaan ujian secara manual. Kalau manual, satu elemen gagal kena ulang balik ke semua elemen itu. Tetapi untuk e-testing, katakan gagal untuk pakai sesi, dia hanya perlu ambil elemen itu saja untuk kali kedua. Okay. Dan dia diberikan peluang kedua. Calon giliran 002 sila menaiki kereta 4-3 untuk memulakan ujian memandu anda. Calon ujian yang diuji menggunakan sistem akan diberikan keutamaan dalam senarai tempahan ujian. Jadi sekarang ini ada sesi menunggu yang lama, queue yang panjang. Jadi apabila kita memperkenalkan e-testing ini, calon-calon ujian untuk e-testing ini akan diberikan keutamaan dalam senarai tempahan ujian. Dan keempat, rebate RM10 bagi pengeluaran lesen percubaan. Pelaksanaan sistem e-testing membolehkan lebih ramai calon diuji berbanding sistem ujian sedia ada ataupun manual. Sistem e-testing ini akan meningkatkan integriti sistem ujian memandu, pengeluaran lesen memandu, memudahkan proses auditan dan pemantauan aktiviti ujian secara elektronik. Institut Memandu seluruh negara dibenarkan untuk menawarkan ujian berasaskan e-testing bermula pada April 2024. Kini terdapat 3 institut memandu yang telah bersedia dengan pelaksanaan sistem e-testing, iaitu Institut Memandu Sefine High-Tech Hulu Langat Selangor, institut memandu yang kita ada pada hari ini. Yang kedua, Pusat Latihan Memandu Berjaya Berhad Uru Tilam, Johor. Dan yang ketiga, Institut 5 Bintang Abadi Sendirian Berhad, Pulau Pinang. Ketiga-tiga IM ini boleh mulakan e-testing ini serta-merta. Calon giliran 001 sila menaiki kereta B1 untuk memulakan ujian memandu anda. Kementerian Pengangkutan menggalakkan semua institut memandu untuk menawarkan ujian memandu berasaskan e-testing. Pada ketika ini kita masih memberikan pilihan. Dia boleh buat manual ataupun e-testing ataupun secara hybrid. Tempoh masa selama 6 tahun akan diberikan kepada IM ataupun institut memandu di seluruh negara
bagi peralihan pengujian kaedah manual kepada kaedah e-testing. Kaedah e-testing ini akan diwajibkan sepenuhnya menjelang tahun 2030. Jadi dalam tempoh peralihan ini, kita masih berikan ruang kepada IM untuk tawarkan sama ada manual ataupun e-testing. Tetapi menjelang tahun 2030, kita sasarkan semua IM akan menggunakan e-testing ini untuk KPP 02. Institut Memandu boleh memilih mana-mana penyedia perkhidmatan e-testing yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Penilaian Projek e-testing seperti berikut. Yang pertama, Syarikat Uji Bestari Sdn Bhd. Yang kedua, Syarikat TBS Solution Sdn Bhd. Yang ketiga, Kopima Teknologi Sdn Bhd. Dalam masa yang sama, terdapat 3 lagi penyedia perkhidmatan testing yang masih dalam fasa penilaian dan akan diumumkan kemudian. Pihak Kementerian Pengangkutan dan JPJ tidak mewajibkan IM menggunakan mana-mana satu syarikat. Dia boleh pilih antara panel itu. Tetapi mana-mana syarikat teknologi ataupun pembekal teknologi, dia mesti lulus dalam penilaian kita. Kalau dia dah lulus, dia boleh pilih antara mana-mana satu. Jadi kita akan memberikan ruang kepada lebih banyak syarikat. Kalau ada cadangan, kita akan buat nilai. Setakat ini sudah 3 sudah lulus, 3 lagi masih dalam penilaian. Dan mereka boleh mula dulu dengan ketiga-tiga syarikat yang telah saya nyatakan. Untuk makluman, ujian kurikulum pendidikan pemandu KPP terbahagi kepada 3 komponen, iaitu KPP 01, iaitu undang-undang dan teori, KPP 02, ujian didita, dan KPP 03, praktikal di jalan raya. Sistem e-testing akan ditawarkan untuk KPP 02, iaitu ujian didita. Okay. Yang kita lihat ada 6 elemen kan? 6 elemen didita yang kita buat secara e-testing. Untuk mengurangkan masa menunggu bagi calon memandu yang ingin menjalani ujian undang-undang KPP 01, kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan akan mula membenarkan Institut Memandu untuk membuka pusat ujian bagi mengendalikan ujian undang-undang berkomputer di premis Institut Memandu masing-masing. Ini akan membolehkan calon ujian memandu untuk mengambil ujian undang-undang berkomputer dan ujian dita di tempat yang sama, sekaligus memudahkan mereka. Namun, Institut Memandu yang berhasrat untuk membuka pusat ujian bagi mengendalikan ujian undang-undang berkomputer di premis mereka disyaratkan untuk juga menawarkan e-testing bagi ujian dita. IM boleh membuat permohonan bagi membuka pusat ujian KPP di premis mereka bermula April 2024. Institut Memandu yang diluluskan akan diwajibkan untuk turut menyediakan sistem e-testing dalam tempoh 1 tahun. Harga siling untuk ujian undang-undang berkomputer di IM telah ditetapkan pada kadar RM17 motosikal dan RM27 untuk motorkar dan gabungan. Walaupun ujian undang-undang berkomputer boleh dijalankan di premis Institut Memandu, namun data dan soalan adalah berpusat dan di bawah kawalan penuh JPJ. Inisiatif yang diumumkan pada hari ini merupakan usaha Kementerian Pengangkutan dan JPJ untuk mempermudahkan urusan pemilikan lesen memandu Malaysia, seterusnya menyokong ke arah penyampaian perkhidmatan pendigitalan. Kementerian Pengangkutan dan JPJ akan sentiasa menghargai sokongan daripada pelbagai pihak dalam pelaksanaan pendigitalan dan komited meningkatkan mutu perkhidmatan yang terbaik dan berintegriti kepada rakyat. Okay, ini kenyataan yang saya berikan hari ini. Ada soalan? Setakat peringkat awal ini pemantauan ini sendiri, bagaimana kebersamaan pelaksanaan e-ujian testing? E-testing ini memang sesuatu yang saya amat dukung. Kalau masih ingat 2018-2019 kita telah mulakan POC, Proof of Concept. Masa itu saya pernah pergi ke Johor, pergi ke Urut Tiram, saya pernah pergi ke Kepala Batas untuk melihat sendiri kaedah e-testing ini. Dan Proof of Concept ini telah mengambil masa hampir 5 tahun. Okay. Jadi sekarang ini kita telah pun amat berpuas hati. Segala prosedur, proses yang melibatkan kaedah-kaedah dalam JPJ telah pun dibuat penilaian beberapa tahun ini oleh pihak JPJ. Dan sekarang ini kita dah berpuas hati dan kita nak roll out untuk seluruh negara, untuk semua IM. Tetapi untuk kita roll out dan melaksanakan e-testing ini, kita pun tahu bahawa kita tak boleh buat serta-merta untuk semua ataupun mandatory kepada semua. Itu sebabnya kita kata kita bagi pilihan kepada Institut Memandu. Okay. Yang tiga-tiga Institut Memandu ini mereka telah buat proof of concept. Jadi mereka boleh mula serta-merta. Jadi mereka diberikan priority.
Jadi mana-mana pelajar yang mendaftar di pusat-pusat ataupun IM ini, yang ketiga-tiga IM ini, mereka ada peluang untuk cepat membuat ujian sebab diberikan priority untuk e-testing. E-testing dia terus boleh beratur di depan, tak payah tunggu untuk queue yang panjang. Dan mereka juga boleh buat KPP 01 di institut memandu masing-masing. Untuk IM-IM yang lain, mereka boleh pohon dan mengambil masa mungkin beberapa bulan untuk mereka pasang sistem dan sebagainya, dan mereka boleh mudahkan. Tapi setakat ini kita bagi pilihan. Kita tak buat secara paksaan ataupun mandatory. Tetapi kita dah nyatakan roadmap kita 6 tahun. Menjelang tahun 2030, kita nak lihat semua IM menggunakan e-testing ini. Itu pun kita bagi 6 tahun untuk dibiasakan oleh semua pihak. Setakat ini e-testing ni sudah ada di berapa institut? 3 ni. 3 je. Sebab 3 ni dia buat proof of concept. Ketiga-tiga yang saya nyatakan, satu di Ulu Langat, satu di Johor, satu di Pulau Pinang. Tiga-tiga ini dia telah buat proof of concept selama beberapa tahun. Dan memang dalam tempoh ini ada pelajar-pelajar yang membuat ujian e-testing ini secara real. Jadi mereka telah buat secara real dan telah pun ada pelajar-pelajar yang lulus menggunakan e-testing ini. Itu sebabnya kita kata proof of concept. Jadi proof of concept ini kita dah buat, dah puas hati, maka kita nak roll out untuk kebangsaan. Yang umpamanya tadi kita buat satu penilaian secara real. Jadi saya duduk di sebelah pelajar tersebut. Memang itu bukan kebiasaan. Kalau untuk e-testing tak ada penguji di sebelah. Okay, kita buat hari ini hanya demo saja. Tapi dia memang diberikan penilaian seperti biasa. Kalau penilaian sebenar, dia tak ada orang duduk di sebelah dia. Dia seorang saja. Dia duduk sebelah lagi, dia pressure. Tapi bawah tekanan pun dia lulus semua. Jadi pelajar itu tadi dia memang semua dia lulus di bawah litam dan dia pun lulus di jalan raya. Ada di IDPG. Jalan raya pun dah. Dan dia telah pun dapat lesen. Oh, segera. Immediately. Dalam tempoh tak sampai 1 jam. Ni. Ini stock student ni. Pelajar cemerlang. Okay. Ini boleh masuk rekod JPJ. Pelajar yang diuji oleh Menteri Pengangkutan. Okay. Lesen ini lesen yang okey dia. Tunjuk. Okey. Okey. Babi sini. Okey, jadi ini pemandu yang berhema, pemandu yang baik, dia lulus e-testing dan disaksikan oleh Menteri Pengangkutan. Okey. Bagus. Babi. Tahniah. Wabi, 2 hari lepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada umum meluluskan Suruhanjaya pekerja gig yang melibatkan sektor e-hailing, p-hailing. Kami minta pandangan Wabi. Nanti kita akan ulas tu. Okey, dalam sidang media yang lain. Okey, sebab itu satu subjek yang besar. Hari ini kita fokus dulu e-testing. Okey, ada apa persoalan berkenaan e-testing ni? Ya, yang pertamanya dia lebih cepat. Okey, kita perlukan berapa penilai? Satu tempat. Yalah, dalam 2 orang. Okay. Kita hanya perlukan 2 pegawai penilai di control room. Jadi kalau 2 orang ini satu hari dia boleh buat paling kurang pun berapa? 150 calon boleh menduduki ujian itu. Hanya perlukan 2 pegawai penilai di control room. Kalau dulu kita perlukan 6 orang. 6 orang sebab setiap kereta tu dia perlu ada pegawai duduk di sebelah calon tersebut. Jadi sekarang ini tak perlu lagi pegawai penilai duduk di sebelah calon. Itu yang pertamanya kita nak dibuat secara e-testing. Yang keduanya ialah kita nak juga pastikan bahawa kurangkan human contact. Okay. Human contact yang ini yang menyebabkan banyak dakwaan-dakwaan terhadap JPJ dan sebagainya. Okay. Kita nak membudayakan integriti dalam proses pengujian kita. Dan ini sesuatu agenda yang sangat penting dan Kementerian Pengangkutan dan JPJ
amat committed untuk melaksanakan e-testing ini, supaya yang pertamanya kita nak satu proses pengujian memandu yang sangat berintegriti, yang benar-benar melahirkan pemandu yang berhema yang lulus. Jadi saya selepas ini kita akan bincang mungkin dengan pihak SPRM untuk melancarkan satu kempen kesedaran besar-besaran di semua institut pemandu, supaya calon-calon ini mesti didedarkan bahawa you nak ambil lesen mesti melalui ujian dengan berintegriti, melalui satu ujian yang telus, dan biar mereka lulus sebagai pemandu yang berhemah dan tanpa keraguan dan tanpa apa-apa dakwaan kononnya ini lesen kopi O dan sebagainya. Jadi ini lesen yang benar-benar yang kita nak uji, yang telus, yang berwibawa. Okay, ini yang harapan saya. Ini sudah memang adalah satu dakwaan dan juga banyak isu-isu berkenaan sama ada orang itu dia lulus atau tidak, apabila ada human contact dan sebagainya, adakah dia dinilai sebenarnya dan sebagainya. Dan ada istilah-istilah lama, kena PAU lah, kena garanti lulus lah, ada macam-macam lah. Ini saya dah cakap berkali-kali, saya nak hapuskan ini lesen PAU ni. Tahu apa maksud PAU kan? Bukan makan dia PAU. Dia kata PAU tu maksudnya dia garanti. Okay? Tak ada lagi garanti ni. Buat e-testing, okay? Buat secara betul, kita tak ada human contact, semuanya akan diuji melalui komputer. Okay? Sebab dia ada sensor. Kalau katakan orang itu gagal, macam tadi kita tengok, dia naik bukit. Kalau dia turun daripada karisan itu, dia terus gagal. Kita tak boleh kata PAU lagi. Mana ada PAU lagi? Kalau dia gagal, dia toreh ke belakang, dalam komputer akan terus keluar gagal. Jadi tak ada lagi isu bahawa kita membenarkan orang itu lulus kalau dia gagal. Itu yang kita nak harapkan untuk juga mempertahankan kredibiliti JBJ. Kita tak nak pegawai-pegawai JBJ dimogokkan, didakwa macam-macam. Okay? Jadi yang kita nak pastikan bahawa integriti dan nama baik JBJ juga dijaga. Ada nampak maklumat helikopter dengan pasti Belum lagi, saya belum dapat maklumat. Laporan belum lagi. Yes. Can't hear you, sorry. Margin of error? What is the margin of error? Toleransi 1 hingga 2 cm. Saya difahamkan lah. So of course this is calibrated by JBJ, dan sistem ini sudah tentu akan diaudit dari masa ke semasa. Okay? Akan diaudit oleh JBJ dari masa ke semasa supaya untuk memastikan dia benar-benar accurate. So the system will be audited from time to time. We cannot just let the system go on forever without any audit. Dia kos bayaran untuk ujian itu memang sama, tetapi untuk e-testing kita benarkan tambahan RM100 maksimum. Untuk mereka calon yang memilih untuk e-testing, dia IAM boleh kenakan charge tambahan maksimum RM100. Mengapa saya kata RM100? Seperti yang saya katakan, dia lebih cepat dan dia boleh buat percubaan kali kedua kalau dia gagal untuk ujian elemen tersebut. Sudah ada kelebihan sedikit untuk calon tersebut untuk memilih e-testing. Yang lain-lain itu sama. Sorry? IM. Okay, it depends on which provider they are using. It depends on what model they are using. Some technology provider is selling the system to the IM. Some is leasing it to them. Some is based on per use. So it's different model. It's very hard to answer your question on that because depending on what model they use. So as far as the government is concerned, we are not controlling
what kind of model they use. They can either buy the whole system, or they can lease, or if the system provider can work together with the IM. So every time a student register, then they can make some charges. So it depends on the IM. Yeah. PCR nanti lah. Okay. Ini isu besar ini. Okay, topik besar. Soalan politik tak payahlah. Okay. Apa tu? Any comment about your ex secretary join the country? Ada apa yang awak nak kata kat dia? Selamat maju jaya kepada dia. Maybe yang macam kita tu akan keluar. Nanti kita akan keluar sini. Okay. Okay. Any updates on listen Vifu tu? Difu belum lagi. Kita belum keputusan. Next. Okay, thank you so much.